itu dikekalkan, tidak bermakna sistem meritokrasi dimatikan. Fahaman liberalisme dan pluralisme 960,000 PKS di negara ini terkesan sepanjang pandemik sehingga ada yang terpaksa gulung tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anisa binti Muhammad daripada kumpulan 3 selaku pembentang yang pertama akan menghuraikan isu pluralistik masyarakat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak serta usaha-usaha ke arah integrasi nasional berlandaskan kepada unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Baik, ini merupakan isi kandungan yang terdapat dalam slide yang telah disediakan. Baik, pada permulaannya kita lihat dulu kepada konsep negara bangsa. Apa itu negara bangsa? Okey, negara bangsa ini merupakan satu proses untuk mewujudkan semangat kenegaraan atau perasaan kekitaan dalam kalangan semua penduduk dalam sesebuah negara. Mengikut negara kita, negara Malaysia lah. Okey, ia juga berteraskan kepada kewujudan kumpulan manusia tertentu dengan diikat oleh beberapa ciri persamaan berasaskan kepada kelahiran, keturunan atau unsur-unsur jasmani, politik dan sosial. Baik, secara rumusannya, negara bangsa ni adalah satu usaha sesebuah negara tu untuk mencapai sesebuah perpaduan melalui pembinaan negara bangsa yang mana semua rakyatnya bersatu padu untuk mendapat kesejahteraan. Meskipun Malaysia kita belum lagi mencapai negara bangsa, namun kita dapat lihat bahawa semua rakyat di Malaysia telah pun bersatu padu tanpa mengira kaum, agama dan bangsa dalam usaha mengekalkan perpaduan yang boleh membawa kepada kesejahteraan antara kaum di Malaysia. Baiklah, seterusnya saya Natasha Lana binti Faizal Hardi selaku pembentang yang kedua akan meneruskan lagi kupasan kita berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Sebelum kita meninjau dengan lebih mendalam, baiklah kita lihat balik kepada apa itu konsep perlembagaan. Okey, Muhammad Azri Ibrahim telah menyatakan bahawa konsep perlembagaan itu adalah satu undang-undang yang tertinggi serta teras pemerintahan sesebuah negara. Okey, perlembagaan ini adalah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting dan mustahak bagi dalam pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan berperanan menentukan bidang kuasa pemerintahan, bentuk sebuah kerajaan dan hak-hak rakyat di samping berfungsi sebagai panduan utama yang menjadi asas bagi kesejahteraan hubungan masyarakat di Malaysia. Okey, perlembagaan negara ini adalah digubal berdasarkan dua unsur, iaitu unsur moden dan unsur tradisi. Okay, kita lihat unsur moden adalah unsur yang diserap masuk daripada undang-undang Inggeris semasa zaman kolonial British, dan unsur tradisi pula merupakan unsur yang diserap masuk daripada undang-undang negeri Melayu sebelum zaman kolonial British. Jadi unsur tradisi ini lebih bertumpukan kepada nilai-nilai keagamaan, adat dan bahasa. Manakala unsur moden ini lebih kepada serapan pemerintahan kolonial British. Jadi kita lihat fokus kita pada hari ini adalah unsur tradisi. Perlembagaan negara berasaskan unsur tradisi ada 4, iaitu yang pertama pemerintahan beraja, iaitu institusi Raja-Raja Melayu telah membentuk satu sistem pemerintahan yang kukuh dalam sejarah tamadun manusia. Yang kedua, agama persekutuan yang melibatkan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia tanpa menafikan kebebasan pengamalan agama lain. Yang ketiga adalah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan akhir sekali ialah kedudukan istimewa orang Melayu Bumi Putera Sabah dan Sarawak, iaitu hak istimewa meliputi jawatan atau dalam perkhidmatan awam, beasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Baik. Baiklah, kita sambung pembincangan kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan isu pluralistik masyarakat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okey, dalam isu politik terdapat dua isu yang dikemukakan. Okey, yang pertama berkenaan dengan penggugatan institusi beraja, iaitu berkenaan dengan isu penghinaan terhadap institusi raja, dan yang kedua keyakinan terhadap barisan kepimpinan, iaitu kebangkitan isu kepercayaan. Okey, kita lihat isu yang pertama, iaitu penghinaan terhadap institusi beraja. Okey, berdasarkan sumber Syahira Omar dan juga Wan Amizah 2017 menyatakan bahawa penghinaan ini berteraskan kepada tindakan segelintir masyarakat untuk menyatakan pendapat masing-masing berkenaan dengan ketidakpuasan hati terhadap sesuatu dasar yang dilakukan oleh kerajaan. Okey, yang kedua, mereka juga mengada-ngadakan serta mereka keburukan tentang institusi beraja di negara kita. Mereka juga menggunakan perkataan yang kesat dan juga menjijikkan dengan menggunakan media massa sebagai platform perbuatan ini.
Okey, kebanyakan daripada masyarakat kita pada dahulunya mereka menggunakan media massa sebagai surat khabar, sebagai salah satu cara lah untuk mereka melakukan penghinaan. Namun masa kini lebih banyak dapat kita lihat melalui social media lah, seperti di Facebook, Instagram, Twitter, yang mana mereka bebas untuk menyatakan pendapat masing-masing sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menjatuhkan imej institusi beraja di negara kita. Baik, ini merupakan statistik dan juga bukti isu yang telah pun berlaku di negara kita berkenaan dengan isu menghina raja. Okey, laman terbanyak dilaporkan oleh Jabatan Polis Negara iaitu sebanyak 6,640 laman web yang telah disekat, yang mana laman web ini merupakan laman web yang menghina agung kita iaitu raja. Okey, manakala 29 kes laman web yang menghina YDPA, institusi raja dan juga sultan. Maksudnya terlalu banyak laman web yang telah dikenal pasti oleh pihak penguatkuasa dalam mencari, maksudnya terlalu banyaklah laman web yang ada dalam media massa ni yang merupakan laman web yang menghina agung kita. Okey, ini merupakan keratan akhbar yang mana menunjukkan bahawa menjurus kepada isu penghinaan terhadap raja. Okey, isu yang kedua adalah berkenaan dengan keyakinan terhadap barisan kepimpinan, yang mana terdapatnya kebangkitan isu kepercayaan berkenaan dengan Perdana Menteri kita. Okey, ini berlaku kerana rakyat meragui kebolehan pemimpin dalam mentadbir negara, yang mana ini kita dapat lihatlah berkenaan dengan semasa berlakunya fenomena wabak COVID-19, yang mana ketika itu wujudnya spekulasi kerajaan pintu belakang, PM interim, yang mana semasa itu keadaan politik berada dalam keadaan yang sangat gawat lah, yang mana Malaysia dilanda COVID-19 dan mengakibatkan ramai dalam kalangan masyarakat Malaysia yang terjejas, yang dikenakan jangkitan COVID sehingga membawa kepada kematian. Jadi semasa ketika itu Perdana Menteri dan ahli kabinet baru dilantik selepas pemimpin kerajaan sebelumnya meletakkan jawatan kerana gagal memilih pihak yang menyokongnya. Ini adalah kesan daripada PRU yang ke-14. Okey, seterusnya tindakan tersebut telah mencetuskan kucak kacir politik negara dan keresahan masyarakat kerana pada ketika itu Perdana Menteri secara tiba-tiba meletakkan jawatan dan tak ada, maksudnya ketika itu tiada pengganti. Okey, seterusnya istilah kerajaan pintu belakang diambil bagi menggambarkan penubuhan kerajaan bukan melalui cara biasa, iaitu melalui PRU. Ini bermaksud bahawa masyarakat Melayu kita salah anggap bahawa kerajaan pintu belakang ni adalah Perdana Menteri itu diambil secara rawat. Namun itu merupakan sangkaan yang salah, yang mana kerajaan pintu belakang ini merupakan penubuhan kerajaan itu bukan daripada mengundi, namun daripada kuasa agung yang memilih ahli kabinet itu untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Baiklah, kebebasan bersuara ini merupakan faktor kepada berlakunya isu penggugatan kuasa raja dan juga penghinaan terhadap pemimpin. Okey, kebebasan bersuara ini merupakan kebebasan bersuara tanpa batas atau penapisan, tidak bersifat mutlak di mana-mana negara, juga menghadkan kebebasan bersuara khususnya apabila wujud unsur-unsur tidak puas hati atau benci. Okey, menurut perkara 10 Perlembagaan Persekutuan iaitu pasal 1A, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa tiap-tiap warga negara adalah berhak bebas bercakap dan mengeluarkan fikiran. Akan tetapi mereka lupa bahawa dalam Perlembagaan Persekutuan juga perkara 10/4 berkenaan dengan kebebasan hak bersuara menyatakan bahawa batasan hak kebebasan bersuara menyentuh boleh dilakukan tanpa menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu, Islam, orang Melayu dan juga kewarganegaraan. Ini bermaksud bahawa hak kebebasan bersuara ini salah diguna pakai oleh masyarakat Malaysia, yang mana mereka beranggap bahawa dengan adanya akta ini mereka bebas bersuara, namun tidak. Mereka lupa akan sambungan daripada akta ini, yang mana mereka ataupun masyarakat Malaysia tidak boleh menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu, khususnya raja lah ataupun pemimpin. Jadi di situ disebabkan terdapatnya akta kebebasan bersuara ini, mereka menyatakan pendapat mereka secara membuta tulis sahaja tanpa melihat kepada akta yang sebenar-benarnya yang dilakukan, yang dikeluarkan. Baik, okey, kebebasan bersuara yang terlalu bebas dan terbuka menyumbang kepada penghinaan institusi beraja serta membawa kepada kebantahan kepimpinan baharu negara. Okey, ia juga membuka peluang kepada aktiviti mengecam sistem politik secara membuta tuli tanpa perisa dan kepentingan peribadi. Okey, seterusnya
perbuatan kebebasan bersuara ini mempamerkan masyarakat Malaysia yang tidak bertamadun dari aspek perkataan, perbuatan dan pemahaman kerana mereka merasakan bahawa perkara yang mereka utarakan itu perkara yang betul, malahannya dia boleh menjejaskan kepada, boleh membawa kepada menunjukkan sesebuah masyarakat itu tidak bertamadun dengan mengeluarkan perkataan yang tidak baik, menuduh, memfitnah para pemimpin dan sebagainya. Dengan itu dia boleh menjejaskan kepada keselamatan negara yang mana sekiranya semua rakyat Malaysia salah anggap, salah guna tentang hak kebebasan bersuara, dia boleh menjejaskan keselamatan negara yang mana bolehnya terdapatnya rusuhan dalam kalangan masyarakat itu sendiri, dan boleh kalau menyebabkan keselamatan negara ni boleh disebabkan rusuhan, boleh ada kematian dan sebagainya. Baiklah, kita lihat kepada usaha-usaha ke arah integrasi nasional berkenaan dengan isu politik. Okey, berdasarkan peranan tiga pihak iaitu kerajaan, masyarakat dan juga NGO. Okey, yang pertama kita lihat dari aspek kerajaan lah. Okey, yang mana apa yang perlu kerajaan lakukan adalah menguruskan sistem pentadbiran yang berstruktur dan juga sistematik. Manakala dari aspek masyarakat pula, mereka adalah menghormati raja dan barisan pimpinan negara. Yang ketiga adalah dari aspek NGO iaitu badan bukan kerajaan menggesa barisan ahli politik menepikan hal politik. Baik, ini adalah berkenaan dengan situasi yang baru kita hadapi iaitu berkenaan dengan COVID-19 yang melanda negara kita. Okey, sebab isu ini dapat dilihat semasa fenomena wabak COVID-19 lah. Okey, usaha yang boleh diambil kerajaan adalah yang pertama, kerajaan mesti cakna terhadap rakyat. Okey, maksud cakna kat sini ialah kerajaan ini adalah memberikan hak-hak rakyat yang mana mereka adalah adil terhadap rakyat, khususnya dari segi keperluan tanpa mengira kaum, agama dan juga bangsa. Perkara ini dapat dilihat melalui usaha negara iaitu berdasarkan kepada perkara 8 Perlembagaan Malaysia yang mana negara mengguna pakai hak kesamarataan yang mana semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Okey, berdasarkan kepada fenomena wabak COVID-19, kita dapat lihat bahawa usaha kerajaan adalah dengan memberi dalam aspek keselamatan lah yang mana pemberian vaksin COVID-19 kepada semua rakyat Malaysia bagi mengekang penularan wabak dalam negara. Yang mana dalam usaha itu juga kerajaan juga memberikan kemudahan semasa proses pemberian vaksin. Tujuan untuk pemberian vaksin ini adalah untuk mengekang penularan wabak juga serta menjamin keselamatan rakyat Malaysia yang mana dengan adanya vaksin ini dapat membantu melindungi diri masing-masing daripada terkena wabak. Namun begitu tidak lupa juga bahawa dalam usaha memberikan hak sama rata itu juga unsur tradisi bahasa Melayu juga dikekalkan yang mana persamaan dan hak sama rata kecuali dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanya. Ini bermaksud bahawa meskipun vaksin itu diberi sama rata kepada semua kaum di Malaysia, namun masyarakat Melayu masih lagi menjadi keutamaan yang mana itu adalah bertepatan dengan tradisi bangsa Melayu di negara, kedudukan istimewa orang Melayu untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu kerana hak istimewa orang Melayu sentiasa menjadi keutamaan negara bagi mengekalkan tradisi negara sebagaimana yang termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Baik, seterusnya kita lihat usaha daripada masyarakat, dari aspek masyarakat pula yang mana masyarakat adalah menghormati raja dan juga barisan pimpinan negara. Semua rakyat Malaysia hendaklah menghormati raja. Hal ini kerana negara kita mengamalkan demokrasi berparlimen. Dalam demokrasi berparlimen, raja adalah sebagai ketua negara. Itu adalah termaktub dalam tradisi perlembagaan ataupun tradisi pentadbiran di negara kita yang mana raja merupakan ketua negara dan mengamalkan institusi beraja. Yang mana institusi beraja ni diamalkan pada zaman tradisional sejak awal kurun ke-11 yang mana ia merupakan sebagai teras kepada sistem pemerintahan dan juga pentadbiran. Di negara kita juga mengaplikasi konsep raja berperlembagaan bagi institusi raja dan dilaksanakan seiring dengan konsep demokrasi berparlimen. Berdasarkan kepada perkara 32 Perlembagaan Malaysia yang mana maka hendaklah ada seorang ketua negara bagi persekutuan yang digelar sebagainya di Pertuan Agong. Okey, ini bermaksud bahawa yang di Pertuan Agong merupakan ketua negara sebagaimana yang dituntut dalam perkara 32 Perlembagaan Malaysia bagi menepati unsur tradisi yang telah ditetapkan, yang telah diamalkan iaitu institusi beraja. Okey, rukun negara juga telah menetapkan bahawa
galakan taat kepada raja dan negara iaitu melalui penghormatan dalam tindakan percakapan dan penerimaan pentadbiran negara yang mana telah pun termaktub dalam rukun negara. Kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan juga negara. Bila kita lihat kepada usaha yang ketiga iaitu badan bukan kerajaan iaitu NGO yang mana terdapat satu pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat yang dipengerusikan oleh Tan Sri Lee Lam Hai yang mana pada ketika negara Malaysia menghadapi COVID-19, beliau menggesa kepada semua parti politik untuk mengenepikan tiket politik semasa wabak COVID-19. Hal ini kerana ada dalam kalangan ahli politik yang memandang rendah terhadap usaha negara dalam membenda wabak COVID-19 dengan mengatakan bahawa vaksin itu boleh memudaratkan rakyat, yang mana kerajaan tak pandai, kerajaan tidak boleh, kerajaan yang telah dilantik tidak berupaya untuk mengendalikan COVID-19. Jadi perkara itu mestilah diketepikan, yang mana ahli politik masa ketika itu hendaklah mencapai satu matlamat yang telah ditetapkan oleh negara iaitu pemfokusan terhadap menstabilkan politik negara bukanlah dengan menggunakan tiket politik. Baik, unsur tradisi dan perlembagaan yang terdapat dalam situasi ini adalah pemerintahan beraja yang mana hasrat yang mana usaha ini bagi menyambut mandat dan mentaati perintah YDPA iaitu yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara supaya semua masyarakat bekerjasama dalam mengatasi masalah wabak yang menimpa negara. Mandat dan penghormatan yang diberikan bertepatan dengan prinsip mentaati raja sebagai perintah negara, yang mana ketika itu juga yang di-Pertuan Agong juga mengeluarkan perintah supaya satu Malaysia hendaklah fokus kepada proses untuk menstabilkan politik negara, bukanlah menggunakan politik itu sebagai salah satu cara untuk berkempen dan sebagainya. Okey, perkara ini telah pun termaktub dalam perkara 32 Perlembagaan Malaysia yang mana maka hendaklah ada seorang ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar yang di-Pertuan Agong, yang mana yang di-Pertuan Agong dilantik sebagai ketua negara yang berkuasa dalam menentukan hala tuju negara ke arah kesebelahan politik negara. Okey, maksudnya di sini secara keseluruhannya bahawa yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara dan segala arahan yang dikeluarkan hendaklah dipatuhi kerana arahan yang dikeluarkan itu adalah memberikan kebaikan kepada rakyat. Dan juga raja merupakan ketua negara yang mana sebagaimana yang ditetapkan, sebagaimana yang diamalkan sejak daripada dahulu lagi, yang mana negara kita mengamalkan institusi beraja. Baik, kita teruskan perbincangan kita kepada isu yang kedua iaitu isu sosial. Okey, saya fokuskan kepada isu pendidikan dengan tajuk sistem meritokrasi dalam pengambilan pelajar ke IPTA. Okey. Baik, okey. Meniti lipatan sistem pendidikan negara kita. Bila kita lihat balik pada tahun 2001, kerajaan sewaktu itu di bawah pimpinan Perdana Menteri yang kedua iaitu Dr. Mahathir bin Mohamad. Okey, beliau telah memutuskan untuk membuat perubahan terhadap dasar pengambilan pelajar mengikut kuota kaum. Jadi beliau telah membina satu sistem ataupun dasar pendidikan yang kini dikenali sebagai sistem meritokrasi. Okey, pada menjelang tahun 2002, kerajaan telah memperkenalkan sistem meritokrasi bagi menggantikan sistem kuota mengikut kaum bagi pembinaan pelajar-pelajar ke Institut Pengajian Tinggi Awam bermula sesi 2002-2003. Okey, apa itu meritokrasi? Okey, menurut Noraz Linda Saad, meritokrasi merupakan satu sistem yang menggalakkan individu yang berkebolehan dipilih berdasarkan kebolehannya, intelektualnya dan amalan, dan bukannya semata-mata atas dasar kekayaan, latar belakang keluarga, kaum, agama maupun status sosioekonomi mereka. Jadi pengambilan pelajar kini tidak lagi berasaskan kepada sistem kuota yang di mana peratusannya 55% adalah milikan pelajar Bumi Putera dan selebihnya 45% adalah milikan pelajar bukan Bumi Putera. Khususnya di mana 35% tu mewakili pelajar Cina, berbangsa Cina, dan selebihnya iaitu sebanyak 10% adalah kepada kaum berbangsa India. Jadi sistem baharu ini, sistem meritokrasi yang telah diacu oleh Perdana Menteri yang kedua, sistem ini membuka satu persaingan yang sihat dan memberikan hak yang sama rata, peluang yang sama rata dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum berdasarkan kemampuan mereka yang sebenar.
Jadi bila kita lihat balik dengan menjadikan universiti statistik kemasukan pelajar ke Universiti Melaya, terdapat satu trend yang dapat kita kenal pasti berdasarkan sistem meritokrasi ini. Bila kita lihat balik kemasukan pelajar pelbagai kaum iaitu Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam pelbagai bidang di Universiti Melaya iaitu bidang perubatan, ekonomi, perniagaan, farmasi, kejuruteraan, elektrik antaranya. Kita dapat lihat perbezaan antara impak sistem kuota dan sistem meritokrasi. Dekat sini kita boleh lihat bahawa terdapat lonjakan peratusan kemasukan pelajar bukan Bumiputera, iaitu sebanyak 51% berbanding dengan kemasukan pelajar Bumiputera iaitu sebanyak 49%. Jadi kalau kita ikutkan kepada sistem pengambilan pelajar ke IPTA melalui sistem kuota, ini nampak sangat perubahan yang sangat mendadak, iaitu kita dapat lihat bahawa berlakunya penurunan kemasukan pelajar Bumiputera dalam institusi pengajian awam, terutama dalam bidang-bidang yang kritikal seperti perubatan, undang-undang, perniagaan dan selanjutnya. Trend ini telah pun berlaku saban tahun sejaknya tertubuhnya sistem pendidikan berdasarkan sistem meritokrasi. Jadi dekat impaknya dekat sini, pelajar Melayu khususnya dilihat semakin berkurangan dalam bidang kritikal, dan ini mengundang kebimbangan dalam kalangan masyarakat Melayu itu sendiri. Apakah impaknya? Masyarakat Melayu kini bimbang akan hak keistimewaan orang-orang Melayu telah hilang dan terhakis. Tidak seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 153, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan hak kaum yang lain. Dekat sini secara Perkara 153 sepatutnya kaum Melayu ini telah mendapat keistimewaan dari aspek beasiswa ataupun dana siswa, bantuan-bantuan lain. Automatik kaum Melayu ni bila kita berdasarkan kepada khususnya dalam keistimewaan pelajaran dan latihan dan kemudahan khas adalah seumpamanya yang memang merupakan hak orang Melayu. Tapi kini bila adanya sistem meritokrasi ini, dia tidak menguntungkan orang Melayu, malah dia menguntungkan kaum berbangsa bukan Melayu. Sekarang contoh dari segi pencapaian akademik, kaum Cina lebih maju dan mereka mempunyai kelayakan yang lebih layak untuk memasuki universiti. Justru itu telah pun mengurangkan bilangan pelajar Melayu dan Bumiputera dalam universiti awam. Jadi sistem meritokrasi ini bila kita lihat dia telah dibina untuk tidak mengambil kira latar belakang sosioekonomi seperti kedudukan ekonomi, namun pelajar daripada keluarga ataupun kawasan yang mundur dilihat sukar untuk bersaing dengan pelajar yang daripada kawasan maju ataupun daripada latar belakang keluarga yang kaya. Jadi dekat sini isunya kebanyakan pelajar Melayu dan pribumi Sabah dan Sarawak ini tinggal di kawasan perkampungan mempunyai taraf infrastruktur serta akses pendidikan dan pelajaran yang jauh berbeza dan jauh lebih rendah berbanding dengan masyarakat China dan India yang rata-rata tinggal di kawasan bandar. Jadi hal ini telah kaum-kaum Bumiputera khususnya Melayu dan Sabah Sarawak, anak-anak Sabah Sarawak dalam mencabar persaingan pendidikan yang lebih sihat. Penyelarasan sistem meritokrasi ini sewajarnya terlebih dahulu perlu didasarkan atas satu persamaan peluang, kemudahan, prasarana dan sumber pendidikan yang setara. Jadi faktor ekonomi, sosioekonomi khususnya daripada keluarga ataupun kawasan mundur sukar untuk bersaing dengan pelajar-pelajar dari kawasan maju atau keluarga kaya. Jadi ini menyebabkan berlakunya ketidakadilan. Baik. Selain itu berlaku juga pelebaran jurang antara pelajar Bumiputera dan bukan Bumiputera yang layak ke IPTA, dan ekoran itu tercetusnya satu kebimbangan dalam kalangan masyarakat Melayu terhadap isu pemborotan akses dan peluang pendidikan di IPT oleh kaum-kaum lain. Kerana bila kurangnya peluang pendidikan akan berlakunya kurang pekerjaan dan seterusnya, masyarakat kaum lain yang akan mendominasi ekonomi negara pada masa akan datang. Jadi ini adalah isu yang perlu dititik beratkan dan pandang serius oleh masyarakat Melayu pada masa kini. Jadi antara usaha ke arah integrasi nasional daripada pihak kerajaan. Kerajaan telah merubuhkan dan mengekalkan institusi pengajian tinggi khusus bagi orang Melayu dan Bumiputera dengan tujuan untuk meningkatkan equity, keseimbangan, mengimbangi peluang pendidikan dan kedudukan Bumiputera serta bukan Bumiputera. Sebagai contoh, sekarang kita lihat adanya Universiti Teknologi MARA, UiTM, program matrikulasi dan program-program di bawah MARA iaitu College Kemahiran Profesional MARA KPM.
Jadilah usaha ini adalah selaras dengan perkara 153 Fasal 8A iaitu hak keistimewaan orang Melayu dijaga di samping tidak menafikan hak-hak kaum lain. Okey, walaupun institusi pengajian tinggi ini telah dibina khusus untuk pelajar Melayu, kaum berbangsa Melayu sahaja dan tidak menerima kemasukan pelajar daripada kaum Cina dan India, tapi sebenarnya KPM telah pun membina ataupun merangka pendidikan yang memberi ruang dan peluang yang adil, yang sama rata kepada pelajar bukan Bumiputera untuk mendapatkan tempat-tempat pengajian yang sewajarnya. Okay, seperti contoh, kita ada banyak pilihan seperti Politeknik Malaysia, College Community yang memang terbuka luas untuk kemasukan semua pelajar dari tidak kira kaum. Jadi semua kaum ni sebenarnya untuk memilih haluan masing-masing. Malahan peluang pendidikan itu sangat terbuka luas di Malaysia. Tidak ada halangan pun untuk, oleh itu usaha pihak kerajaan ini adalah wajar dan dilihat bertepatan dan memenuhi hak keistimewaan orang-orang Melayu di samping tidak menafikan hak-hak kaum lain. Baik, usaha yang kedua iaitu daripada badan bukan kerajaan NGO iaitu peruntukan bantuan berbentuk beasiswa yang memanfaatkan pendidikan orang Melayu dan Bumiputera. Sebagai contoh, B itu beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan TBSTAR yang dikenali sebagai Yayasan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman adalah satu bentuk organisasi yang telah pun ditubuhkan khusus untuk membantu anak-anak Sarawak untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dengan cara membiayai kos peringkat awal anak jati Sarawak yang memulakan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi. Okey, jelas kat sini. Okey, jadi usaha daripada pihak badan bukan kerajaan ini juga adalah berdasarkan untuk perkara 153 iaitu untuk memperuntukkan beasiswa kepada siswa iaitu keistimewaan pendidikan. Okey, memenuhi selain daripada itu, Universiti Awam juga merupakan satu bentuk medium untuk menggalas misi dan hasrat kerajaan dalam memartabatkan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai satu bahasa ilmu. Dan universiti ini memang ada potensi dalam membangunkan kekuatan bahasa Melayu. Okey, jadi itu bahasa Melayu ini telah pun dijadikan satu bahasa ilmu dalam pengajian. Perlu harus merentas pelbagai disiplin ilmu dan bukan sekadar media bahasa pengantar kepada pelajar yang berkaitan dengan bahasa Melayu ataupun orang Melayu sahaja. Jadi dekat sini fungsi Universiti Awam yang telah ditubuhkan oleh pihak kerajaan yang disokong oleh NGO tadi adalah berperanan untuk memberi kekuatan kepada dan juga peringkat pengajian tinggi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa persekutuan. Okey, usaha yang terakhir ke arah integrasi nasional ialah kesedaran yang daripada segi aspek masyarakat. Okey, daripada peranan masyarakatnya adalah kesedaran kaum Melayu merenungi dan memanfaatkan peluang pendidikan Melayu, terutamanya pengajian tinggi yang ditawarkan dengan sebaik mungkin untuk memajukan diri dan keluarga. Okey, satu perkara yang kita lihat sekarang, pelajar-pelajar berbangsa Melayu khususnya gagal menyedari dan memanfaatkan keistimewaan bantuan beasiswa yang telah diberikan. Okey, kerana kini bila kita lihat pada statistik, jumlah beasiswa bukan Melayu pun telah dinaikkan sejak 2008 daripada kadar 10% kepada 15%. Jadi ini adalah satu bentuk kerugian yang nyata jika orang Melayu sendiri tidak menyedari bahawa sekiranya mereka tidak cakna, hak-hak keistimewaan mereka itu akan terhakis dan akan ditarik balik. Okey, seterusnya adalah kaum bukan Melayu juga perlulah bersikap terbuka dan menerima tanpa mempertikaikan dasar hak istimewa orang Melayu sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Setiap kaum perlu berfikiran matang dan memperakui bahawa semua masyarakat adalah sama dan mempunyai hala tuju masing-masing serta tidak memperjuangkan kepentingan kaum semata-mata. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia boleh membina kekuatan kepelbagaian bangsa dan keistimewaan kita negara ini sebagai satu kekuatan yang sama untuk meningkatkan lagi kualiti kehidupan di negara kita yang tercinta ini. Okay. Baiklah, seterusnya selaku pembentang yang ketiga iaitu diberi nama Siti Aisyah Naliha binti Norizan, saya akan mengulas isu mengenai isu ekonomi. Okey. Baiklah, antara isu ekonomi yang telah dapat dikenal pasti adalah iaitu perusahaan kecil dan sederhana di mana terus berdepan dengan tekanan kos perniagaan
disebabkan kenaikan harga bahan mentah, seterusnya kenaikan kos operasi dan masalah aliran tunai di tengah-tengah, dan juga isu kekurangan pekerja. Seterusnya kenaikan harga barang asasi yang mendadak. Okey, baiklah. Kenapa isu ekonomi ini seringkali menjadi masalah etnik? Okey, isu kemiskinan ataupun isu ekonomi ini menjadi persoalan utama pada tahun, jika dilihat pada data-data sebelumnya, itu pada tahun 1970-an, terutamanya dalam kalangan etnik Melayu, dan juga wujud ketidakseimbangan ekonomi di antara kumpulan etnik, khususnya kumpulan orang Melayu dan juga etnik Cina. Justru tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan etnik Melayu sejak dari dulu lagi kebanyakannya menguasai ekonomi dari segi pertanian, perlainan dan sebagainya. Bagi etnik Cina pula, kebanyakan mereka menguasai dari segi perhubungan, hartanah, yang mana lebih memberikan keuntungan ataupun pendapatan yang menyebabkan mereka boleh kaya dengan cepat sekali. Baiklah, kita akan ke bahagian yang seterusnya, iaitu buletin ekonomi. Okey, jika kita lihat antara isu yang terbaru ini adalah berhati-hati terhadap inflasi teras yang kekal tinggi, iaitu daripada Governor Bank Negara Malaysia. Kerana inflasi yang tinggi ini boleh menyukarkan kehidupan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah, kerana ianya boleh menjejaskan ekonomi. Okey, jika dilihat pada realiti sekarang, kebanyakan PKS, iaitu perusahaan kecil dan juga sederhana, banyak dikuasai oleh orang Melayu, iaitu masyarakat kita sendiri, di mana mereka mengusahakan dari segi jualan makanan, barangan keperluan di tepi-tepi jalan untuk meneruskan kehidupan. Okey, jika dilihat masyarakat ataupun etnik Cina pula, mereka menguruskan perniagaan yang besar, di mana lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan etnik Melayu. Orang Melayu akan mendapat kerisauan jika inflasi ini terus-terusan tinggi, kerana barangan yang dijual mereka dalam kuantiti yang kecil. Jika kuantiti yang kecil, maka harga perlu dinaikkan. Jika harga perlu dinaikkan, maka tiadalah pembeli, kerana pembeli beranggapan bahawa barangan yang dijual oleh PKS, iaitu orang-orang Melayu ini, amat mahal, sedangkan etnik Cina itu mampu menjual dalam harga yang murah kerana mereka mempunyai perniagaan yang besar berbanding dengan orang Melayu. Okey, apa itu pula inflasi? Inflasi ini adalah peningkatan harga yang berterusan secara umum. Okey, mungkin anda tertanya-tanya bagaimanakah inflasi ini boleh berkesan kepada rakyat Malaysia. Okey, mengikut data di Trading Economics, iaitu kadar inflasi di Malaysia pada bulan Julai bermula daripada 2015 adalah 3.3%. Okey, disebabkan itu inflasi itu semakin meningkat saban hari meningkat sehingga ke tahun ini, iaitu tahun 2023. Disebabkan kadar peningkatan inflasi, bagaimana pula dengan kuasa membeli. Okey, sejujurnya kuasa membeli ini akan merosot disebabkan oleh kadar inflasi. Disebabkan harga yang semakin meningkat, adalah mustahil untuk rakyat Malaysia, terutamanya etnik ataupun orang Melayu, mempunyai kuasa pembelian barangan dan perkhidmatan yang sama dengan sebelumnya. Okey, sebagai contoh, jika kita dapat lihat roti canai yang pada dahulunya hanyalah sekadar sekeping roti,
pada tahun sebelum-sebelumnya hanya berharga 70 sen, 80 sen. Namun jika kita lihat sekarang ada yang berharga RM1.20 sen, RM1.50 dan ada pula yang menjual pada harga RM2 sekeping. Baiklah, jika diimbas kembali di mana sejarah 13 Mei 1969 di mana berlakunya rusuhan etnik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi. Okey, faktor etnik ni menjadi dasar yang dibentuk bagi menyelesaikan masalah jihad ekonomi, terutamanya dalam memastikan golongan bumi putera Melayu iaitu tidak keciciran dalam meningkatkan penguasaan ekonomi seiring dengan etnik lain di negara Malaysia ini. Okey, disebabkan itu terbentuklah Pusat Ekonomi Baharu ataupun ekonomi iaitu DEB. Okey, antara perkara terpenting DEB adalah untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi dan juga untuk menghapuskan pengenalan etnik mengikut fungsi ekonomi, iaitu tidak ada lagi bahawa orang Melayu hanya di bidang pertanian ataupun peladangan, orang Cina dari segi pelombongan dan hartanah, dan orang India hanya di estate. Okey, fungsi ataupun DEB adalah untuk menghapuskan perkara-perkara seperti itu, iaitu antara beberapa usaha yang telah pun dijalankan dalam menangani isu ekonomi tersebut adalah pelbagai institusi ekonomi dan sosial telah ditubuhkan oleh kerajaan untuk membantu golongan bumi putera. Agensi-agensi kerajaan yang telah sedia ada seperti Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan iaitu nama singkatannya adalah FEMDA, dan seterusnya adalah Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, dan Institut Pembangunan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia MARDI, disokong dengan dana-dana yang besar untuk melaksanakan dan mempercepatkan projek pembangunan di luar bandar. Dan secara tak langsung institusi ini juga adalah yang akan membantu PKS iaitu Perusahaan Kecil dan Sederhana. Okey, justru kerajaan pada hari ini haruslah mengembleng tenaga di mana mengawal kadar inflasi dan juga kegawatan ekonomi. Walaupun pelbagai institusi telah ditubuhkan untuk membantu PKS, inflasi ini masih menjadi punca utama masalah-masalah yang dihadapi oleh PKS. Okey, secara teorinya kerajaan perlu menyesuaikan kadar bunga ataupun kenaikan harga untuk mengawal kadar inflasi dan mempengaruhi tahap pelaburan dan penggunaan di Malaysia. Okey, pada masa yang sama juga kerajaan perlu mengawal sedia perbelanjaan yang dilakukan agar tidak berlaku pembaziran. Okey, justru kerajaan pada hari ini haruslah mengembleng tenaga di mana mengawal kadar inflasi dan juga kegawatan ekonomi. Walaupun pelbagai institusi telah ditubuhkan untuk membantu PKS, inflasi ini masih menjadi punca utama masalah-masalah yang dihadapi oleh PKS. Okey, secara teorinya kerajaan perlu menyesuaikan kadar bunga ataupun kenaikan harga untuk mengawal kadar inflasi dan mempengaruhi tahap pelaburan dan penggunaan di Malaysia. Okey, pada masa yang sama juga kerajaan perlu mengawal sedia perbelanjaan yang dilakukan agar tidak berlaku pembaziran.
Seterusnya, antara usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat adalah untuk mengatasi kemensian ekonomi adalah dengan menggalakkan golongan-golongan yang berkemampuan ataupun mempunyai pendapatan yang tinggi dengan berbelanja di dalam negara supaya ianya akan merancakkan lagi ekonomi tempatan sekaligus mengurangkan tekanan ekonomi yang dihadapi di peringkat antarabangsa. Hal ini kerana apabila berlakunya lonjakan ekonomi di dalam negara, maka ianya dapat mengurangkan kadar inflasi dan juga kenaikan harga barang. Seterusnya, antara usaha yang boleh dilakukan oleh NGO iaitu non-government organisation, yang di mana badan bukan kerajaan perlu mainkan peranan penting ketika ini di dalam memberikan pendidikan mengenai amalan berjimat-jimat dan pengurusan kewangan serta melakukan usaha iaitu menyelamatkan individu yang telah pun diisytiharkan sebagai muflis ataupun namanya telah di blacklist di dalam mana-mana perbankan ataupun di blacklist oleh Bank Negara Malaysia. Okey, badan-badan NGO ini perlulah memberikan jalan ataupun cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu tersebut untuk meneruskan kehidupan. Anti hadis ni mereka berpandangan mereka mengkritik hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka juga menolak hadis dalam bidang akidah dan perundangan Islam. Yang terakhir, mereka berpegang bahawa mereka menyatakan bahawa mana-mana masyarakat yang berpegang kepada hadis boleh menyebabkan perpecahan dalam umat Islam. Okey. Baik, pandangan gerakan anti hadis ni yang dipelopori oleh Kasim Ahmad dalam kita dapat lihat dalam 3 aspek. Yang pertama dalam sosial, ekonomi dan juga Al-Quran. Baik, dalam sosial, gerakan ini mengatakan bahawa umat Islam perlu bebas dalam membuat keputusan, terutamanya dalam persoalan hukum hakam agama bagi menjalankan kemajuan dan juga pemodenan, yang mana gerakan ini mendorong masyarakat untuk melakukan modernisasi lah, yang mana masyarakat tidak perlu terikat dalam hukum-hukum untuk melakukan sesuatu perkara bagi mencapai satu kemodenan dalam kaum. Baik, yang kedua dari aspek ekonomi pula, yang mana gerakan ini menyatakan bahawa Islam perlu dipisahkan dalam ekonomi harian daripada kehidupan harian supaya maju dan berkuasa. Ini pernyataan ini mendorong masyarakat untuk memajukan dalam bidang ekonomi adalah melalui riba. Sedangkan kita tahu bahawa riba merupakan perkara yang diharamkan daripada Al-Quran dan juga hadis. Namun pandangan daripada kumpulan ini mengatakan bahawa Islam itu perlu dipisahkan, tidak perlu mengamalkan Islam dalam melakukan sektor ekonomi. Baik, yang terakhir adalah dalam bidang Al-Quran, yang mana mereka menganggap bahawa tafsiran Al-Quran adalah sempit dan ketinggalan zaman, yang mana mereka mengatakan bahawa apa yang ditafsirkan dalam Al-Quran itu merupakan perkara yang lama, perkara kuno dan tidak patut dan tidak sesuai untuk dijalankan pada masa kini, pada zaman moden ini, dan mereka menganggap bahawa kena tinggalkan Al-Quran. Baik, isu yang kedua adalah berkenaan dengan liberalisme agama, yang mana liberalisme agama ni berkaitan dengan pemikiran terbuka tentang Islam membawa kepada kebebasan individu, yang mana masyarakat berfikir bahawa agama itu maksudnya masyarakat tu boleh berfikir sewenang-wenangnya berkenaan dengan agama. Maksudnya mereka memisahkan agama dalam kehidupan seharian. Okey, dalam isu liberalisme ini juga timbulnya isu agama Islam adalah agama yang kolot, yang mana mereka mengatakan bahawa ajaran Islam adalah tidak sesuai pada masa kini, sedangkan Al-Quran itu merupakan satu kitab Allah yang mana ianya sesuai untuk melakukan hukum di dalamnya sebelum, semasa dan juga selepas. Maksudnya pada zaman moden ini pun Al-Quran masih lagi relevan untuk diguna pakai segala hukum hakamnya, kerana Allah telah pun menetapkan sesuatu hukum itu berdasarkan kepada penetapannya. Okey, yang ketiga adalah mengetengahkan pandangan postmodernism. Maafkan saya.
mengetengahkan pandangan postmodernism, iaitu pemodernisasi agama. Ia memberi maksud yang samalah, yang mana masyarakat nak orang yang mengamalkan liberal ni, dia mengatakan bahawa agama itu perlu dimodernkan. Yang ada juga pandangan mengatakan bahawa kenapa kita kena perlu tutup aurat, sedangkan negara dah maju, dah ada fashion, jadi tak perlu lagi nak tutup aurat. Jadi berfashion lah. Jadi itulah merupakan contoh pemodernisasi agama, itu postmodernism. Baik, kita lihat kepada usaha masyarakat. Okey, pertama adalah usaha masyarakat dalam mengatasi isu ini. Okey, apa yang kita lakukan? Kena lakukan adalah yang pertama, kena mengukuhkan pegangan agama dalam diri sendiri, yang mana kita kena letakkan keyakinan beragama dalam diri kita sendiri. Macam mana? Dengan mendalami ilmu agama Islam melalui aktiviti-aktiviti keagamaan seperti ceramah, forum Islam dan sebagainya. Okey, kita juga hendaklah merujuk sumber fatwa yang sahih, khususnya tentang hukum hakam Islam. Kerana isu anti hadis dan juga liberalisme ni, mereka banyak mengeluarkan hukum-hukum sendiri yang berdasarkan kepada pemikiran mereka sendiri dan banyak tersebar dalam media sosial dan sebagainya. Jadi untuk kita mengesahkan bahawa hukum yang dikeluarkan itu adalah betul atau tidak, kita kena merujuk sumber yang sahih lah, seperti mufti, ustaz-ustaz yang ustaz-ustaz yang boleh dipercayai lah, dan juga sebagainya. Okey, yang kedua adalah memberi pendidikan Islam yang sebenarnya kepada keluarga. Okey, ini adalah tugas dalam institusi keluarga itu. Sebagai ketua keluarga, dia hendaklah mendidik keluarga itu untuk beramal dengan ajaran Islam yang benar-benarnya, dan juga mengekalkan tradisi beragama dalam sesebuah institusi keluarga. Seperti kita tahu bahawa masyarakat Melayu, khususnya di Malaysia, merupakan masyarakat yang beragama Islam. Jadi untuk sesebuah masyarakat itu menghapus ataupun mengelakkan daripada berlakunya isu anti hadis dan juga liberal dalam sesebuah agama, dalam sesebuah keluarga itu sendiri, maka setiap keluarga adalah mengamalkan ajaran Islam yang betul lah. Dan juga itu sebagai tanda mengekalkan institusi keluarga Islam. Baik. Okay, hal ini bertepatanlah dengan apa yang terdapat dalam unsur tradisi dan perlembagaan, yang mana Islam merupakan agama rasmi sebagaimana yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 3/1 yang merupakan unsur tradisi yang dikekalkan sehingga kini. Hal ini kerana agama Islam telah wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dan dikekalkan sehingga kini, sehingga dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia Perlembagaan rasmi lah. Dan juga agama Islam juga termasuk dalam prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai orang Islam, kita percaya bahawa Allah adalah Tuhan kita. Okey, prinsip tersebut juga merujuk kepada beriman kepada Allah dan juga segala yang berkaitan dengannya. Okey, berdasarkan kepada masyarakat ini, maksudnya agama Islam merupakan agama rasmi, dan juga untuk mengatasi masalah yang berlaku dalam konteks agama itu sendiri, ialah ia mestilah berakar umbikan daripada masyarakat itu sendiri untuk mengekalkan keimanan, mengekalkan keislaman dalam negara sebagaimana yang terdapat dalam perlembagaan dan juga unsur tradisi di Malaysia. Okey, baiklah. Usaha ke arah integrasi nasional yang seterusnya adalah daripada pihak badan bukan kerajaan, NGO, iaitu NGO yang mewakili agama, bukan sahaja Islam tetapi bukan Islam, perlulah mencapai satu kebersamaan dalam mencari titik kefahaman dan persamaan antara NGO yang berkaitan. Okey, sebagai contoh, telah berlaku kunjungan hormat Institut Kefahaman Islam Malaysia iaitu IKIM ke Majlis Gereja-Gereja MGM dengan jemputan berdialog dan perbincangan antaragama. Jadi usaha ini adalah untuk mencari jalan penyelesaian menangani insiden-insiden ataupun isu-isu yang menyentuh sensitiviti agama yang pelbagai di Malaysia. Jadi untuk selain daripada itu, usaha ini dapat membendung rasa ketidakpuasan hati dan membendung berlakunya cetusan ketegangan antara agama, seterusnya menggugat perpaduan antara kaum. Jadi NGO yang mewakili setiap agama ni perlulah mempunyai satu kebersamaan ataupun saling mencapai satu permufakatan antara satu sama lain agar kita dapat hidup dengan aman dan menjalankan kebebasan agama masing-masing di Malaysia ini. Selaras dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 3/1 yang memperuntukkan Islam menjadi agama persekutuan di Malaysia, tetapi tidak menafikan hak-hak kebebasan beragama agama yang lain di Malaysia.
Jadi dengan itu tujuan usaha ini adalah dapat merapatkan lagi hubungan sesama kaum dan agama, merentasi fahaman politik, ideologi dan juga isu-isu kontroversi liberalisme. Di samping kita dapat setiap penganut agama dapat memahami dengan lebih mendalam perbezaan dan kepelbagaian rencah kehidupan beragama yang lain. Baiklah, seterusnya antara usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk menangani golongan anti-hadis. Okey, sebagaimana kita sedia maklum, terlalu banyak tindakan yang telah diambil oleh pihak berkuasa, khususnya pihak berkuasa agama seperti JAKIM, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, sama ada di peringkat pusat maupun negeri untuk menangani golongan anti-hadis ini. Okey, antara tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan ataupun jabatan-jabatan agama Islam negeri iaitu dengan memantau dan mengawal penularan fahaman liberalisme yang sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam lah. Seperti mana kita tahu bahawa agama Islam merupakan agama rasmi, tapi ini tidak bermaksud golongan-golongan ini boleh menolak ajaran, iaitu dengan membuang hadis yang merupakan seperti mana kita tahu rujukan bagi umat Islam ada dua, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Apabila kita menolak salah satu rujukan umat Islam, berarti kita juga menolak kesemuanya. Okey, antara contoh yang boleh dilakukan adalah dengan mengeluarkan fatwa ataupun hukum seperti mana yang dilakukan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan telah meneliti terhadap buku iaitu hadis satu penilaian semula, dan sebagai contoh, dan mereka telah pun menyimpulkan bahawa buku tersebut bercanggah dengan ajaran Islam dan orang yang menolak hadis sebagai sumber hukum adalah terkeluar daripada Islam. Okey, seterusnya iaitu dengan melakukan pengharaman buku-buku dan juga pertumbuhan. Okey, seperti mana yang kita ketahui bahawa hadis satu penilaian semulanya adalah salah satu buku yang telah pun diharamkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Okey, bermaksud mana-mana syarikat ataupun mana-mana individu tidak dibenarkan lagi untuk mencetak buku-buku tersebut. Seterusnya memberi iaitu sesi muzakarah ataupun penjelasan serta penerangan kepada masyarakat. Baiklah, seperti mana kita sedia maklum bahawa dalam perkara 11/4 iaitu Perlembagaan Persekutuan telah pun memperuntukkan kuasa undang-undang bagi mengawal atau menyekat pengembangan doktrin ataupun kepercayaan-kepercayaan lain selain daripada agama Islam di dalam kalangan orang Islam. Hal ini kerana termaktub dalam perlembagaan bahawa Islam adalah agama rasmi. Okey, baiklah. Hasil daripada pembentangan bulan 3 itu, kita dapat lihat hasil pembentangan yang menarik dan mencapai isi kandungan yang terdapat tentang soalan yang berdasarkan soalan pembentangan ini. Jadi, untuk mengajukan soalan, pertama sekali saya ingin mengajukan soalan kepada pembentang pertama, iaitu Saudari Nur Anisa, tentang isu politik. Okey, soalannya berbunyi, berkenaan dengan usaha yang diambil oleh kerajaan dan pemberian vaksin kepada rakyat, ada segelintir masyarakat yang enggan memberikan kerjasama dalam pengambilan vaksin. Terdapat dalam kalangan mereka yang tidak mahu mengambil vaksin atas pelbagai alasan. Contohnya faktor kesihatan, keraguan dan lain-lain. Jadi, soalan saya, apakah usaha lain yang diambil oleh
kerajaan untuk memastikan semua rakyat mendapat vaksin dengan mengenafikan tanggapan negatif mereka tentang vaksin. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada moderator dan terima kasih juga atas soalan yang diberikan. Okey, berdasarkan soalan adakah usaha lain yang dilakukan oleh kerajaan? Baik, berdasarkan kepada pandangan dan pembacaan saya, pada tahun 2020 semasa berlakunya wabak COVID-19 dan pada tahun berikutnya pada tahun 2021 yang mana kerajaan mensyorkan kepada semua rakyat Malaysia untuk mendapatkan vaksin. Namun ada segelintir daripada mereka yang menolak vaksin atau beberapa faktor. Baik, ketika itu terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan oleh beberapa pihak untuk mengenakan kompaun ataupun penalti kepada mana-mana individu yang tidak menghadiri temujanji di pusat pemberian vaksin, itu di PPV. Yang mana pada ketika itu terdapat ramailah daripada rakyat Malaysia yang enggan untuk menerima vaksin dan sehingga keluar beberapa spekulasi yang mengatakan bahawa vaksin ini menjejaskan kesihatan, tidak baik untuk kesihatan, sesuatu yang haram di sisi Islam. Namun begitu, usaha untuk mengenakan kompaun ini masih lagi diberi ataupun dilihat dari segi aspek kerelevanan dia lah. Okey, yang mana pada ketika itu Menteri Kesihatan iaitu Datuk Seri Adham Baba, yang mana beliau berkata bahawa tindakan tersebut boleh diambil sekiranya pendekatan sukarela atau usaha pendaftaran melalui MySejahtera dilakukan secara sepenuhnya. Okay, bila kita imbau semula pemberian vaksin ataupun kita terima vaksin adalah melalui pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera, namun tidak semua rakyat Malaysia yang melakukan sedemikian. Jadi beliau berpendapat bahawa sekiranya semua rakyat Malaysia yang mendaftar di MySejahtera akan sekiranya semua rakyat Malaysia daftar pada MySejahtera, namun kalau ada yang menolak, masa ketika itulah akan dikenakan kompaun. Daripada itu juga majikan bagi sektor swasta juga menggalakkan semua pekerja dia untuk mengambil vaksin bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 dalam sebuah sektor kerajaan. Ini adalah berdasarkan kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 Akta 342. Dan selain daripada itu juga saya mendapati bahawa Berita Harian juga mengeluarkan laporan bahawa guru kafar juga berhak untuk dibuang kerja sekiranya mereka enggan untuk mengambil vaksin. Seperti tahu, guru adalah individu yang banyak berkomunikasi dengan masyarakat, contohnya seperti murid. So sekiranya guru itu tidak mengambil vaksin dan dijangkiti COVID-19, dia boleh memudaratkan, memberikan kesan kepada murid dia dan bawa kepada keluarga dan kepada seluruh masyarakat. Itu adalah pandangan saya berkenaan dengan soalan yang diberikan. Terima kasih. Baiklah, seterusnya soalan kedua saya akan ajukan kepada Natasha, iaitu berkenaan dalam isu sosial di mana sistem meritokrasi yang menggantikan sistem kuarta kaum masih lagi dikekalkan sehingga kini. Jadi mengapa sistem ini dikatakan gagal untuk menjurus ke arah integrasi nasional, sedangkan perkara ini dirangka untuk menyediakan peluang pendidikan yang sama rata antara kaum Melayu, Bumi Putra Sabah dan Sarawak, China dan India. Baik, terima kasih kepada saudari Sofia. Okey, berdasarkan soalan yang telah diajukan, berdasarkan sistem meritokrasi ini bukanlah satu solusi yang terbaik dalam pendidikan pada masa kini kerana ia tidak sepenuhnya dapat memberikan keadilan dan keseimbangan terhadap komposisi kaum yang melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi. Hal ini kerana pencapaian akademik yang telah pun menjadi kayu ukur sistem meritokrasi ini ke arah kemasukan pelajar ke IPTA memang dia mencetuskan daya saing yang sangat tinggi dalam mencapai tahap kecemerlangan akademik dan bidang-bidang lain. Namun
pilihan kelayakan akan juga menjadi semakin terhad kerana syarat kemasukan akan menjadi semakin tinggi sekaligus akan menjadi satu cabaran kepada kaum-kaum yang ada di Malaysia. Okay, sebagai contoh, bila kita kaji balik, sebenarnya sistem meritokrasi yang berasaskan kepada pencapaian akademik ini adalah dapat dilihat memberi banyak kelebihan kepada sesetengah pihak sahaja, seperti kaum Cina yang kita lihat mereka ni lebih maju dalam pencapaian akademik. Tapi bila kita lihat secara keseluruhannya, ianya memberikan satu kerugian, merupakan satu kerugian bukan sahaja kepada kaum Melayu tetapi juga kepada kaum India. Dan ini jelas telah memberikan kesan jangka panjang kepada struktur sosial di masa hadapan. Kerana berlakunya penurunan kadar bilangan kemasukan pelajar kaum Bumiputera khususnya Melayu dalam universiti awam. Okey, kat sini sekiranya dasar meritokrasi itu dijalankan secara sepenuhnya, memang jelas tidak akan ada kesinambungan antara kemajuan semua kaum. Jadi memanglah kita rasa formula keseimbangan tu satu perkara yang amat penting antara kaum di Malaysia kerana ianya adalah perkara yang berjaya mengekalkan kestabilan dan keamanan. Justru memang sistem meritokrasi ini adalah tidak wajar dan tidak sesuai pun untuk membina sebuah integrasi nasional kerana masih lagi berlaku isu pendidikan berasaskan meritokrasi ini adalah satu topik yang sering dibangkitkan menjadi isu-isu kontroversi dan menjadi isu yang sensitif. Sebagai contoh, ianya tidak dapat memenuhi hak-hak keistimewaan orang Melayu dalam seperti yang nyatakan dalam Perlembagaan Perkara 153. Dan ia juga tidak dapat mencapai hak sama rata antara semua kaum. Okay, dia sampai dia telah membelakangkan beberapa kaum yang minoriti. Okay, justru itu jelas menjawab soalan kepada saudari Sofia bahawa sistem meritokrasi bila kita lihat sampai ke kini tidak lagi dapat mencapai kepada integrasi nasional yang memberi pemufakatan yang ketat antara kaum Cina, India, Bumiputera, Sabah, Sarawak dan Melayu. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, baiklah, terima kasih saudari Natasha. Saya ada soalan untuk diajukan kepada Siti Aisyah tentang isu ekonomi, yang mana soalannya adalah bagaimana jurang ekonomi di antara etnik dapat dikurangkan. Maaf, saudara Aisyah, tak dengar suara. Okey, maafkan saya. Baiklah. Jurang ekonomi antara etnik ini merupakan satu perkara yang kompleks dan ianya memerlukan satu pendekatan yang holistik, iaitu yang pendekatan yang menyeluruh lah. Okey, antara beberapa langkah yang boleh dicadangkan ataupun diambil untuk memperkecilkan jurang ekonomi antara etnik. Kerana kita tidak bolehlah untuk memastikan bahawa jurang ekonomi antara etnik ni tidak akan berlaku. Kita hanya mampu memperkecilkan jumlahnya. Okey, antaranya adalah pendidikan, di mana investasi dalam pendidikan yang berkualiti sangat pentinglah. Semua individu tanpa mengira latar belakang etnik perlu memiliki akses kepada pendidikan yang baik, bermula daripada tingkat bermula daripada bawah hingga ke akhir. Okay. Seterusnya iaitu latihan dan pengembangan ataupun latihan industri lah. Program latihan dan pengembangan industri yang ditujukan khusus untuk golongan ataupun kelompok etnik yang terpinggir dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memasuki pasaran tenaga kerja. Dengan kata yang lain, jika seseorang individu itu tidak mampu dari segi golongan profesional, iaitu mungkin mereka boleh memasukkan diri dalam bidang kemahiran. Okey. Dan seterusnya adalah
peningkatan kesedaran dan penghapusan diskriminasi. Bermaksud tiada perbezaan bahawa kerja ini ataupun barangan ini hanya untuk golongan ataupun Melayu sahaja, bahawa yang ini untuk etnik Cina. Okey, seharusnya kita memberi satu edukasi ataupun education ataupun kesedaran mengenai pentingnya kesetaraan ekonomi ini serta penghapusan diskriminasi etnik di tempat kerja terutamanya dan juga dalam kehidupan seharian. Okey. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, merapatkan jurang ekonomi antara etnik ni dia memerlukan satu komitmen jangka panjang. Ini tidak boleh dilakukan dalam masa yang singkat ataupun mempunyai tempoh masa dan ianya berlanjutan dari pelbagai pihak. Okey. Pentinglah untuk kita memastikan bahawa setiap usaha yang dilakukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak memihak ataupun menyokong sebelah pihak sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya harap dapat menjawab soalan daripada saudara Nurul Nabilah Syafiqah. Okay, baiklah. Itu sahaja pembentaran dari sesi soal jawab yang diadakan pada hari ini pada kumpulan 3 dan kumpulan 4. Terima kasih atas segala usaha dan masa yang telah diluangkanlah bagi kumpulan 3 dan kumpulan 4 ini. Jadi, sudah selesailah. Sekian, terima kasih.